Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya ialah mafhumul kinayah ataupun ta'rif kinayah. Apakah dia yang dimaksudkan dengan kinayah? Kinayah ini ialah lafzun yutlaqu wa yuridu bihi lazim ma'nahu ma'a jawaz iradatul ma'na al-asli. Okey. Kinayah ini ialah satu lafaz. Okay, dia adalah satu lafaz yutlaqu yang digunakan wa yuridu bihi lazim ma'nahu. Okay, lafaz yang digunakan dan diingini daripada lafaz itu, okay, lazim ma'nahu, maknanya yang lazim. Maknanya yang lazim, maknanya makna yang asal, bukan makna asal, makna yang lazim yang kita nak, lazim secara kiasannya. Okay, kiasannya secara lazimnya ayat itu membawa kiasan apa? Okay, ma'a jawaz iradatil ma'nal asli. Okay, bersama dengan harusnya ataupun bolehnya, bersama dengan bolehnya difahami makna yang asal. Okay, jadi secara erti kata lain, kinayah ni ialah kita boleh memahami di dalam satu lafaz itu makna yang asal. Okay, kita boleh faham makna asal dan juga makna kinayah. Okay, kita boleh faham makna asal dan juga makna kinayah dalam lafaz yang digunakan, tapi yang kita nak orang faham adalah makna kinayah. Okay, yang kita nak orang faham adalah makna kinayah, walaupun boleh difahami dalam lafaz itu makna yang asal. Okay, baik, jadi itu ta'rif dia. Saya harap anda boleh memahami tajuk ataupun ta'rif al-kinayah ini. Baik, jadi pelajar-pelajar sekalian, itu ta'rif dia. Okay, dapat faham seterusnya kita tengok, pergi terus kepada contoh. Dekat dalam buku teks dia dah bagi kita 6 contoh. Okey, 6 contoh tentang kinayah ni, lafaz kinayah. Okey, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam ayat yang biasa. So kita kaji contoh-contoh ni ataupun kita baca, kita tengok contoh-contoh ni untuk lebih memahami tentang al-kinayah. Okey, baik. Jadi contoh yang pertama, pelajar-pelajar sekalian, qala ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari di mana orang zalim itu menekuk mukanya dengan kedua tangannya. Okey, tekuk muka. Okey. Jadi perkataan kinayah yang dipilih ataupun yang digunakan ialah ya'addu yadayhi ataupun menekuk dengan dua tangan. Okey, menekuk dengan dua tangan. Abdul yadain. Okey, awak faham kan kalau maksud menekuk muka dengan dua tapak tangan macam mana? Menekuk muka dengan dua tapak tangan, menutup muka dengan dua tapak tangan. Okey, kita boleh buat tak secara hakikinya, boleh buat tak? Ya, kita boleh buat. Okey, tapi yang dimaksudkan dekat sini bukan sekadar menekuk muka dengan tapak tangan. Okey, tetapi dia adalah kiasan kepada sifat. Okey, sifat iaitu an-nadmu, iaitu menyesal. Okey, kenapa menyesal? Cuba kita lihat kembali kepada ayat Al-Quran ini. Okey, hari di mana orang-orang zalim itu menekuk muka dengan tangan-tangan mereka, dengan kedua tangan mereka. Maksudnya orang yang zalim ini, orang yang berlaku zalim ini, suatu hari akan merasa menyesal. Bila mana orang zalim ini akan merasa menyesal? Di hari akhirat nanti. Ini yang Allah katakan, Allah janjikan kepada orang yang zalim, dia akan merasa menyesal. Okay? Jadi kiasan kepada rasa menyesal tadi adalah menggunakan lafaz abdul yadaini. Okey, ya'addu yadaihi, menekuk muka dengan dua tapak tangan. Okey, so daripada contoh ini kita dapat mengetahui abdul yadaini boleh kita faham maksud asal
boleh kita faham maksud kinayah, tapi yang kita nak orang faham, yang Allah nak kita semua faham adalah maksud kiasan. Baik, contoh yang kedua pelajar-pelajar sekalian. Abi naziful yad, ayah saya bersih tangannya. Bersih tangan. Tangan boleh bersih tak secara hakikinya? Secara hakikatnya tangan boleh bersih? Awak bersihkan tangan, boleh tak? Ya, boleh. Dengan cara cuci tangan, kan? Jadi dalam ayat yang kedua ni bukan nak mengatakan ayah saya bersih tangannya, bukan nak kata ayah saya bersih tangannya. Bukan nak kata ayah saya secara hakikinya tangannya bersih. Tapi nak mengatakan ayah saya seorang lelaki yang amanah, bersih tangannya. Naziful yad ini kiasan kepada rajulun amin. Bukan nak kata ayah saya tu bersih tangannya secara hakiki. Macam contoh lain, kalau kita dengar bicara anak-anak muda kan, ajak isap rokok. Mat, jom isap rokok. Kawan kita cakap apa? Mat tu cakap apa? Tak nak lah, aku dah cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan dalam bahasa Melayu, cuci tangan lah. Tapi yang Mat tu kata bukan maksudnya bila mana dia ajak rokok dia dah cuci tangan. Tapi membawa maksud si Mat tu tadi dia dah insaf. Cuci tangan, perkataan cuci tangan itu kiasan kepada perasaan insaf. Jadi sama juga dengan contoh yang kedua, ayah saya bersih tangannya, kiasan kepada rajulun amin. Sifat ayah yang amanah, ni kiasan kepada sifat. Yang kedua, jaa khadimul haramaini syarifaini ila Malaysia, telah datang penjaga tanah haram yang mulia ke Malaysia. Penjaga tanah haram, khadimul haramaini, penjaga tanah haram. Jadi khadimul haramaini ni siapa? Khadimul haramaini ni siapa? Kiasan kepada siapa? Jadi dia nak mengatakan khadimul haramaini ini ianya adalah kiasan kepada Malik As-Saudiyah. Raja ataupun penguasa Arab Saudi. Kenapa Raja Arab Saudi itu dikiaskan sebagai khadimul haramaini, penjaga dua tanah haram? Sebab kedua-dua tanah haram itu berada di dalam kawasan jajahan takluk Arab Saudi. Jadi khadimul haramaini itu kiasan kepada insan ataupun manusia, individu. Qala ta'ala wala takun ka sahibil hut, dan janganlah kamu jadi seperti sahabat ikan nun. Ni sahabat ikan nun. Jangan jadi seperti sahabat ikan nun. Boleh tak bersahabat dengan ikan? Boleh tak bersahabat dengan ikan? Boleh. Kalau kita tengok video ke mana-mana ke, di dalam mana-mana rancangan ke apa, ataupun di dalam mana-mana rancangan National Geography, Documentary Channel, ada manusia yang boleh berkawan dengan ikan. Dia bersahabat dengan ikan. Tapi yang dimaksudkan dekat sini, sahibul hut ini bukanlah dimaksudkan sahabat ikan nun itu, siapa-siapa yang bersahabat dengan ikan. Tapi yang dimaksudkan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Yang dimaksudkan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, kalau kita telusuri sirah baginda, Nabi Yunus ini pernah ditelan oleh ikan nun. Jadi janganlah kamu jadi seperti sahabat ikan. Sahabat ikan, yang dimaksudkan sahabat ikan tu siapa? Janganlah jadi seperti Nabi Yunus sebenarnya. Jadi juga kiasan kepada insan. Seterusnya, al-majdu baina thawbaika. Kemuliaan itu di antara baju kamu. Kemuliaan itu antara baju kamu. Jadi disebutkan dekat sini, al-majdu baina thawbaik, anta sahibul majdi. Dia kata kemuliaan itu ada di antara kedua baju kamu.
Okey, dia nak mengatakan sebenarnya, dia nak mengatakan bahawasanya yang siapa ni, yang mulia ini adalah pemilik baju itu. Okey, siapa yang dia cakap tu? Macam tu contohnya dalam contoh erti kata yang lain. Okey, kalau dalam dialog kita kan. Okey, kita cakap Ahmad tebal poketnya. Ahmad tebal poketnya. Okey, Ahmad tebal poketnya. Poket boleh tebal tak? Boleh. Tapi biasanya kalau kita cakap Ahmad poket tebal, itu menunjukkan apa? Ahmad orang kaya sebab banyak duit. Okay, tapi kita tak kata Ahmad orang kaya, tak secara direct tu. Tapi kita kata Ahmad tebal poketnya. Kenapa tebal poketnya? Kenapa poket? Sebab poket ada pada Ahmad. Okay, poket yang ada pada seluar Ahmad itu tebal, menunjukkan yang dia kaya. Okay, jadi dia macam nak bagi tahu Ahmad kaya, tapi dia menisbahkan kepada sesuatu yang ada pada Ahmad. Sama juga dengan contoh nombor 5. Dia nak kata orang itu mulia. Okay, tapi dia tak kata secara direct. Dia kata kemuliaan itu ada pada baju kamu. Dia menisbahkan kemuliaan itu pada sesuatu yang ada pada badan orang itu, pada milik orang tersebut. Dan yang keenam, labisar rajul jildun namiru. Lelaki itu memakai kulit harimau. Kulit harimau ni adalah kiasan dia kan. Okay, kulit harimau adalah kiasan kepada apa yang dia pakai ni. Apa yang dia pakai pula, jildun namiru. Okay, boleh pakai tak kulit harimau? Boleh. Kalau kita ambil kulit harimau tu jadikan sebagai baju, proses jadikan sebagai baju. Okay, tapi kat sini bukan maksudnya boleh pakai kulit harimau tu secara hakiki. Nisbah asyuja'ah ila sahibihi. Okay, maksudnya nak mengatakan sifat keberanian itu kepada pemilik baju tersebut. Okay, kita nak cakap orang tu berani, tapi kita tak cakap orang tu berani. Orang tu dia pakai baju, dia pakai baju kulit harimau. Okay, ataupun macam contoh, kita cakap dengan kawan kita kan. Okay, satu situasi, kawan kita ni tahan betul dengan sejuk. Kita duduk dekat dalam bilik tu sebagai contoh, dah sejuk gila dah menggigil-gigil. Tapi kawan kita dia buat selamba je. Kita pun kata, member kita ni pakai kulit biawak ke apa? Kulit biawak. Okay, jadi kulit biawak tu boleh tak secara hakikatnya dijadikan baju? Boleh. Siat kulit biawak tu jadikan baju? Boleh. Okay, tapi yang dimaksudkan bukanlah dia pakai kulit biawak, tapi kulit dia tebal seperti kulit biawak, tahan sejuk. Okay, jadi sifat yang dinisbahkan kepada sesuatu yang ada pada bajunya. Okay, kepada sesuatu sifat yang dinisbahkan kepada apa yang ada pada pemilik. Okay, jadi itu adalah contoh-contoh kinayah yang ada dinyatakan di dalam buku teks. Jadi semua ini merujuk kepada lafaz yang kita boleh faham maksud asal. Okay, tapi yang kita nak adalah makna yang kiasan. Kita nak orang faham makna yang kiasan. Okay, baik. Jadi itu berkenaan dengan contoh. Nanti kita akan sambung kepada bab yang lain.